Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel YouTube saya. Okey, untuk video hari ini saya akan buat unboxing untuk sistem digital FPV FatShark SharkBite. Jadi sedikit cerita, saya order sistem SharkBite ni lebih kurang 10 hari lepas daripada Banggood, dan saya baru dapat hari ni lah. Jadi saya order beli dia punya SharkBite VRX punya receiver untuk goggle. Lepas tu saya order 3 unit VTX model TX5S1, yang ni 200 mW single board. Dan juga SharkBite ni biasanya datang dengan sistem kamera runcam runcam nano untuk SharkBite, tapi saya decide untuk beli Foxeer DigiSight pula. Okey, jadi memang baru sampai siang tadi, memang tak buka lagi. Jadi itulah, jadi kita tengoklah apa yang ada dalam ni. Tak tepi lah, kita pakai yang dua ni je. Sekejap, kita pakai pisau. Alright, kita tengok apa yang dalam kotak pertama. Ini VRX lah, atau dia punya receiver. Okay, kita apa yang dalam kotak ni. Okay, so inilah dia punya VRX atau receiver. Okay, ini dia. Okay, apa lagi dalam kotak ni? Ni dia bagi macam ada joystick, rasa untuk kontrol. Rasanya ini untuk kontrol kamera kot, rasanya lah. Tapi tak tahu boleh guna ke. Rasanya ini untuk yang kamera runcam, rasa tak tahulah. Okay, tak apa. Yang lain ini okay, ini dia punya mounting untuk compatible goggle. Jadi kalau macam FatShark HDO HD punya sistem, boleh letak kat ni lah. Nanti dia boleh mount kat sini. Lepas tu dia compatible juga. Macam ni saya pakai goggle Skyzone O4X ni pun rasanya yang saya tengok memang boleh pakai lah okay. Apa lagi? Okay, ni power cord untuk ni power. Lepas tu tapi yang ni dia untuk 2S LiPo lah. Ini balance lead maksudnya bukan pakai ST30 atau S60. Ini yang balance lead ni, maksudnya kalau ada LiPo macam 2S kot, saya ada tak ada, rasa ni kot. Kalau macam LiPo 2S ni rasanya boleh masuk, betul lah. Ok, apa lagi? Ok, ini dia punya power cable dengan XT60, boleh sambung dekat LiPo. Lepas tu ujung tu ada dua connector barrel, dua barrel connector. Maksudnya satu tu untuk sambung ke VRX ni, mana kat sini. Satu lagi tu dia akan sambung dekat goggle lah. Ok, dan finally ni ada HDMI mini HDMI cable. Dan finally ada ni berapa pin kabel ni untuk update punya VTX rasanya. Ok, so kita tolak dulu. Tengok yang seterusnya. Ini VTX. Okay, menarik. Dia ada bagi sekali dengan macam mounting adapter, rasanya untuk 25mm, 30mm dengan 20mm board. Okay, so inilah dia punya VTX. Berkilat-kilat ni apa? Dia bagi macam conformal ke ni? Tak tahu ni. Okay, so inilah dia punya VTX. Saya kata tadi model ni adalah model TX5S1 200 mW. Dia ada satu lagi model rasanya TX tapi tu 500 mW, tapi dia double stack. So yang ini memang size 25x25, memang sesuai untuk orang kata macam board whoop apa semua lah. Ok, itu je. Apa lagi ni?
dibagi sekali dengan kapasitor apa ni, 50 volt 330. Aduh, ini besar sangat ni. Rasanya kalau ikut tak saya manual, bahasanya dia cakap 220 microfarad aja. Lepas tu voltage pun mungkin ialah untuk whoop. Ini 50 volt, besar sangat ni. Okey, kena cari kena cari kapasitor yang kecil sikit lah, yang sesuai. Kalau tengok build lah, kalau drone yang 5 inch tu mungkin okey kot, tapi kalau yang nak pasang kat whoop tak sesuai lah kapasitor ni. Lepas tu ni wire. Ni nanti nak solder ke flight controller lah. Dan terakhir sekali ni kamera Foxeer. Ada bagi stiker Foxeer. Ni dia. So inilah kamera dia. So Foxeer DigiSight V2 ni dia size 14x14. Lepas tu dia both analog dan digital. So nampak sini kat atas ni dia untuk connection untuk rasanya yang ini untuk belah atas ni untuk analog, bawah ni sekali dengan MIPI kabel ni memang untuk untuk sharp bite system ni lah. Maksudnya dia akan sambung kat sini lah. Macam mana ni, macam ni lah rasanya. Nanti kena check betul-betul lah. So kabel ni panjang juga. Pergi ada kotak hilang ni, susah nak keluar. Apa pula dalam kotak ni? Ada skru. Ni macam bracket. Rasanya ni untuk bracket. Kalau untuk pakai macam mana ni, macam pelik sikit. Macam mana nak mount dia ni? Kena macam ni. Silap, kena buka ni dulu. Macam ni. So dia boleh jadi size 19x19 kot. Dan apa lagi? Ini dia punya camera controller board. Ni sini saya cucuk kat sini lah untuk adjust setting. So betul lah rasanya. So inilah unboxing saya tadi. Inilah sistem SharkBite Digital FPV. Yang ni tu nanti saya kata saya akan mount dia kat atas ni, gunakan dia punya mounting ni macam ni. So sekian sesi unboxing untuk sistem SharkBite Digital FPV System. Tadi saya dah buat unboxing. Jadi sebelum saya pasang sistem VRX dan VTX SharkBite ni, mungkin seeloknya saya kena check dulu lah firmware version apa yang ada, dan saya rasa mungkin eloklah saya upgrade pada firmware yang terbaru. Saya dah nampak video minggu lepas, one of the reviewer dekat YouTube ada buat satu tutorial untuk update firmware untuk SharkBite VRX dan juga VTX system. Antara benda kata feature baru yang datang dengan firmware baru, macam contohnya Betaflight Canvas mode, feature, lepas tu ada Full HD 1080p upscaling. Some of the new features lah yang datang dengan firmware baru. Jadi saya fikir daripada saya pasang terus pada quad dan goggle, baik saya sementara belum pasang ini, lebih mudah kalau saya buat firmware update tu sekarang. Jadi untuk buat firmware update, jadi benda-benda yang kita perlukan tentulah dia punya VRX, lepas tu VTX SharkBite ini tak tepi dululah.
Lepas tu untuk update kita perlukan SD card. Lepas tu dengan satu SD card adapter lah untuk kita sambungkan pada komputer kalau kita nak copy file. Lepas tu ni firmware update, VTX firmware update cable. Lepas tu kita perlukan bateri untuk power VRX ni dengan barrel connector, dan juga kalau ada goggle boleh pakai goggle lah. Tapi macam saya, sebab saya memang dah ada monitor macam ni, mudah lah. Ini Skyzone H20 FPV monitor ni memang saya dah ada lama dah. Ok, jadi benda pertama rasanya tak silap saya dah download firmware pada website Fatshark. So dia ada firmware untuk VRX receiver dan juga firmware untuk VTX. Jadi dia dalam bentuk zip file. Saya dah download, saya dah unzip, dan apa yang buat untuk VRX ni, saya kena copy dululah file untuk VRX tu. Dia ada 5 file dalam format bin file, dan komputer saya tak payah tunjuk je lah, saya terus copy masuk dalam SD card dulu. Kena copy daripada komputer saya, masukkan ke dalam root folder SD card tu. Ok, saya dah habis copy. Jadi seterusnya masukkan SD card ni dalam VRX. Ok, tu dah masuk. Seterusnya, ok, saya akan sambungkan VRX ke monitor saya. Ok, monitor Skyzone saya ni dia memang ada HDMI input. Jadi saya pun dah ada kabel ni, HDMI ke micro HDMI. Memang guna kabel ni pun memang untuk sama ke komputer, dan bila saya main simulator ke Google pun boleh guna kabel yang sama. Jadi kita just cucuk dulu ni HDMI kabel. Seterusnya kita ready power. Lepas tu dan tak salah saya, ok, saya rasa anda boleh nampak tidak dalam sistem ni. Sekejap saya adjust sikit kamera ni. Ok, boleh nampak tu. Ok, anda boleh nampak. Jadi saya dah cucuk terus je lah. Ok, terus sistem ni macam jalan terus. Ok, dia ada macam kata read file, write sharp byte. Maksudnya sekarang dia tengah write firmware tu kepada VRX. Nampak tu, write sharp byte. Biarkan dia sedikit masa untuk update. Saya tak pasti sama ada boleh nampak tak dengan dekat jelas. Mungkin susah nak clear nampak tapi tu lah. Masih lagi tengah update tengah update lagi. Masih lagi tengah update. Ok, sikit lagi. Ok, write done. Ok, dia write baru satu file ni. Sekarang write HD0 _VA file. So masa kata tadi dia ada 5 file dalam firmware update tu, folder tu. Jadi rasanya dia akan update satu persatu lah. Jadi kena tunggu kejap. Ok, saya akan stop video kat sini, biarkan dia update dulu semua firmware ni. Macam lama pula, nanti saya akan sambung balik recording video ni bila dia dah habis complete. At least kurang-kurangnya file yang ketiga ni akan start balik. Ok, dah dekat 5 minit juga Ok, sikit lagi file HD0-_VA ni akan kata complete dia punya update kepada VRX. Lepas tu write done. Seterusnya ok, dia akan write next file HD0RX. RX ni file size dia tak banyak, 33 KB je. Ok,
dan firmware update successfully, repower VRX now. Okey, maksudnya okey, dah successfully updated. Jadi saya letak balik. Jadi kalau ikut ni dia kata saya kena power off, power on balik. Jadi saya Okey, jadi sebelum repower balik, tak salah saya kena keluarkan balik SD card ni, takut nanti dia akan update balik, buat satu run firmware update. So dah keluarkan SD card, jadi kita akan repower balik dengan cucuk DC power ni. Satu benda lah pasal SharkBite system yang saya rasa kurang bagus tu, sebab dia tak ada power on off button lah. Maksudnya saya cucuk je, power ni dia akan terus on saja. Okey, so alright. Okay, so nampaknya kita dah boleh masuk dalam sistem SharkBite. Rasanya nak masuk menu macam ni. Okay. Okay, so nampaknya boleh masuk tu. Kita tengok mungkin saya cuba tengok firmware version. Okay, so okay lah. So next step adalah saya akan update VTX pula. Okay, untuk power VTX pula kita perlukan cakap tadi dia punya firmware update kabel ni. Lepas tu kita ada VTX tu, dan juga kita perlukan SD card. Okay, saya akan copy file tadi, tapi saya masukkan balik SD card saya ke komputer. Okay, sekarang ni okay, file yang dalam SD card tu saya kena buang dululah. Yang tu takut nanti kan dia update benda lain pula. Jadi buang dulu file yang kita copy awal-awal tadi tu. Dah buang. Lepas tu kalau yang paling mudah kita format je. Lepas tu saya pergi balik ke folder. Dia ada satu folder tu untuk VTX firmware. Dia ada folder panggil TX5S1. Dia ada file juga. Okay, yang ini dia untuk TX. So saya akan copy file ni ke dalam root folder SD card saya. Okay, sebut. Okay, ni sudah copy. So sama juga saya akan masukkan SD card ni ke dalam VRX. Lepas tu okay, betul ni, betul lah. Pun seterusnya dia ada connector kat sini juga. Okay, saya akan cuba tengok boleh tak saya fokus. Okay, nampak okay sikit. Jadi rasa benda yang sama juga. So sekarang saya dah sambung VRX dan juga ke VTX menggunakan firmware update kabel ni. Jadi sekarang ni apa saya buat, saya cucuk balik power. Tengok apa yang berlaku. Okay, so tak rasa anda boleh nampak tak, tapi sekarang ni dia tengah update. Right, done. Firmware update successfully, repower VRX now. So maksudnya dia dah, kalau tengok dekat VTX pun ada power, ada LED warna merah. So rasanya dah okey lah kot. So saya akan power off, keluarkan balik. Jadi yalah, kalau nak check pun kena sambung lah. Okay, so itulah proses untuk update. Saya akan buat benda yang sama untuk untuk VTX yang lain. Ada lagi 2 VTX yang saya beli, jadi sekejap lagi saya akan update jugalah ke 2 lagi VTX tu. Okay, so inilah cara dia proses. So dah update ni, insyaAllah boleh lah projek saya
tengoklah bila hari ni ke atau bila. Ini dia projek pertama saya adalah untuk convert Mobula 7 HD saya. Okay. Mobula 7 saya HD saya ni, saya dah take off canopy dia, Cadex Turtle V2 sistem pun saya dah tu memang nak convert jadi satu Whoop 75mm yang menggunakan sistem Sharkbite. So ni, dan juga saya dah siap beli dengan satu canopy baru. Ini memang macam ikan shark lah ya. Alright, so plan dia nanti yalah, board ni dia boleh mount macam ni ke macam tu lah. Lepas tu nanti stack macam ni lah. So nanti sepatutnya rupa macam ni. Okay, so sehingga next episode pula.